Hari ni aku nak share dengan korang semua tentang apa yang dah berlaku dalam episod ke-6 siri Ultraman Deca. Untuk episod kali ini, raksasa Pagos tiba-tiba muncul kat tengah bandar dari bawah tanah. Sebelum dia muncul tu, kelihatan macam ada pelangi tau muncul kat langit. Lepas tu, barulah raksasa Pagos tu muncul. Hasil siasatan Ryumon mendapati bahawa raksasa Pagos ni muncul sebab dia nak ambil sebuah tenaga yang telah dicipta oleh sebuah kilang ni. Kata Ryumon, tenaga yang dicipta dari sebuah kilang tu mampu membantu raksasa Pagos untuk hidup lebih lama. Cuma yang peliknya, pasukan Guard Select dapat mengesan ada pergerakan yang besar yang lain yang berlaku kat bawah tanah, sedangkan raksasa Pagos pada masa tu berada kat tempat yang lain. Menurut timbalan Kapten pasukan Guard Select iaitu Kaizaki, Pagos sebelum ni dia mendapat sumber tenaga daripada satu sumber yang bernama Super Critical Metal yang berada kat bawah tanah. Tapi bila manusia dah mula menceroboh kawasan bawah tanah untuk dapatkan Super Critical Metal tu, itu yang Pagos marah tu. Itu yang dia muncul kat permukaan atas tanah tu untuk mengambil balik tenaga yang telah dirampas oleh manusia tu. Malah Ryumon ada buat kajian dia sendiri dan mendapati bahawa tempat kemunculan Pagos tu dan pergerakan besar dari bawah tanah tu berasal dari titik permulaan yang sama. Jadi untuk mengenal pasti apakah yang berada kat titik permulaan tu, robot Hane telah mencadangkan untuk melakukan neutrino scanner kat kawasan tu. Kapten Murahoshi telah mengarahkan Ryumon membawa Guards Falcon ke kawasan titik permulaan tu untuk membuat neutrino scanning. Dan bila Ryumon melakukan scanning tu, dia mendapati bahawa kat titik permulaan tu macam ada sarang raksasa. Masa Kanata dan Kirino tengah membantu melakukan pemindahan penduduk kat kawasan titik permulaan tu, tiba-tiba raksasa Pagos muncul sekali lagi. Jadi Kanata pun bertukarlah menjadi Ultraman Deca. Masa Pagos tengah berlawan dengan Ultraman Deca, tiba-tiba muncul sesungut yang besar dari bawah tanah yang telah membelit kaki Ultraman Deca dan menarik Ultraman Deca ke dalam tanah. Bila Ultraman Deca dah berada kat kawasan bawah tanah tu, rupa-rupanya kat situ bukan ada raksasa Pagos je, tapi ada juga raksasa-raksasa yang lain, iaitu raksasa Telesdon, raksasa Gudon dan juga satu koloni raksasa Twin Tail. Pagos, Gudon dan Telesdon telah menyerang Ultraman Deca bersama-sama dan menyebabkan Ultraman Deca menghadapi masalah untuk berlawan dengan ketiga-tiga raksasa tu. Jadi terpaksalah Ultraman Deca pun menyeru keluar raksasa Agira menggunakan Monster Card. Bila raksasa Agira keluar, dia pun berjayalah memusnahkan raksasa Telesdon menggunakan tanduknya. Ryumon yang telah masuk ke bawah tanah menggunakan Guards Falcon telah menembak alat pengesan kat leher raksasa Pagos, dan kemudian pasukan Guards Falcon telah melepaskan tembakan Neo Maxima dari kapal Nur Sedese yang mengenai raksasa Pagos lalu memusnahkannya. Dan bukan raksasa Pagos je mati akibat tembakan tu, malah raksasa Twin Tail, satu koloni raksasa Twin Tail tu pun terkena serangan Neo Maxima tu. Lepas tu Ultraman Deca berubah menjadi Miracle Type dan dia telah membuka satu portal, dan bila raksasa Gudon, iaitu salah satunya raksasa yang tinggal pada masa tu, masuk ke dalam portal tu dan tengok-tengok raksasa Gudon muncul kat langit, Ultraman Deca pun masuk juga ke dalam portal tu dan muncul kat langit juga, dan kemudian dia telah melepaskan satu serangan ke arah Gudon dan akhirnya memusnahkan Gudon. Dalam episod kali ni juga kita boleh kenal sedikit latar belakang Ryumon. Ryumon ni rupa-rupanya anak orang kaya dan dia dah biasa hidup dalam kemewahan. Jadi apa benda saja yang dia nak, memang dia senang gila lah nak dapat. Tapi walaupun dia ni hidup dalam kemewahan, dia tetap ada rasa tak puas hati sebab dia ada rasa macam at least dia nak kena berusaha sendiri untuk mendapatkan sesuatu. Start daripada dia pernah diselamatkan oleh salah seorang ahli TPU semasa raksasa membuat serangan. Pada masa itulah dia telah memutuskan untuk menjadi anggota keselamatan, sebab dengan cara tu je lah dia boleh berusaha sendiri untuk dapatkan apa yang dia nak, dan benda tu tak boleh dibayar dengan kekayaan. Kapten Murahoshi pun ada cakap yang Ryumon ni sebenarnya seorang yang genius, tapi dia ni agak perfectionist dah, dan perfectionist dia ni boleh menyebabkan benda tu menjadi kekuatan dan juga kelemahan Ryumon. Di penghujung episod ni turut disiarkan trailer episod yang ke-7, di mana seperti yang dijangka kita boleh tengok ada kemunculan Kengo Manaka aka Ultraman Trigger. Aku nak tahu sangat macam mana si Kengo tu boleh balik ke bumi, sebabnya si Kengo tu kan berada kat planet Mareh, dan bumi pada ketika tu kan telah ditutupi oleh penghadang yang telah dibuat oleh The Sphere. So aku harap adalah penjelasan pasal perkara tu dalam episod yang ke-7 nanti.